Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Inilah buktinya sahabat-sahabat semua apa yang pernah dikatakan oleh Abakau bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Apa tidaknya hari ini seorang ulama pemimpin PAS mengeluarkan satu kenyataan mendoakan pemimpin-pemimpin daripada kerajaan perpaduan supaya resah katanya. Ini adalah satu doa yang menyesatkan. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa pemimpin PAS ini sanggup mengeluarkan kenyataan seperti ini? Ini ada antara kenyataannya yang mengatakan ulama PAS doakan menteri hidup resah selepas anggap kacau Sanusi. Resah katanya. Apa sebenarnya maksud resah ini sahabat-sahabat semua? Kalau kita lihat ya pengertian kepada resah ini mengikut KBBI, ia membawa maksud bahwa gelisah, tidak tenang, gugup, rusuh hati dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak dengan doa umpama seperti ini adalah satu perkara yang menyesatkan. Adakah doa-doa itu mau untuk orang menjadi gelisah, tidak tenang, menteri-menteri tidak tenang, gugup dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang bagi pandangan saya adalah sesuatu yang memang menyesatkan. Jadi siapakah itu? Adalah ahli jawatan kuasa kerja Dewan Ulama PAS Pusat Mokhtar Senik menggunakan doa sebagai senjata demi mempertahankan Menteri Besar Kedah Sanusi. Ya, dia memohon kepada Allah agar urusan seseorang Menteri Kerajaan Perpaduan disukarkan kerana dianggap sibuk cari hal terhadap aktiviti perlumbungan unsur Nadir Bumi, yaitu RII, Revolusi. Ya Allah katanya, susahkanlah orang-orang ini yang sibuk cari hal untuk menyusahkan hamba-hamamu, khususnya MB Kedah dan rakyat Kedah. Jadikan hati yang semakin sakit dan hidup resah kecuali yang kembali meluruskan hati yang urusan kepadamu. Ini doa apa, jenis doa apa ini sahabat-sahabat semua? Saya bukan pakar dalam doa, tapi melalui pandangan saya ini adalah satu doa yang menyesatkan ya. Tidak pernah ada orang berdoa seperti ini, hanya orang-orang daripada lebay-lebay PAS ini sahabat-sahabat semua. Jadi menerusi antara itu Mokhtar berkongsikan tangkap layar laporan berita bertajuk wujud elemen buruh paksa dalam aktiviti Lombok RII yang dikeluarkan daripada Saifuddin. Jadi beberapa orang dipercaya penyokong PAS meninggalkan komentar ringkas amin terhadap doa dibacakan calon yang bertanding di Parlimen Padang Besar pada pilihan raya umum ke-14 itu. Semalam elemen itu terbongkar ekoran tangkapan 52 individu termasuk pekerja asing di Bukit Enggang Sik sepanjang tahun ini. Beliau berkata pihak polis yang menyiasat kes itu mendapati pekerja asing terbabit bekerja tanpa upah sekalipun sekaligus merupakan amalan buruh paksa. Teruk betul ya perangai, tapi doa pula seperti ini menyesatkan. Jadi untuk rekod pas sebelum ini kita lihat sebagai satu-satunya parti Malaysia yang menyaksikan pemimpin mereka menunggang bacaan doa untuk menyerang musuh politik. Jadi tepat apa yang dikatakan dalam berita ini adalah satu penunggangan bacaan doa, menunggang agama. Benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat sahabat-sahabat semua. Memang sudah rosak ya. Apa yang mereka katakan, doa mereka seperti ini amatlah sesuatu yang mengejutkan kita. Dan satu lagi pemimpin PAS yaitu MP PAS Kepala Batas kena sekolah dengan pengerusi pembangunan masjid. Apa sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua sehingga kepala MP Kepala Batas ini dicuci oleh pengerusi pembangunan masjid. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan kita hari ini, yang mana ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad kena sekolah dengan pengurusi pembangunan Masjid Bandar Putra Bertam Dr. Azman Husin berhubung status pembinaan masjid di kawasan itu. Azman menasihati lulusan ijazah sarjana muda syariah di Universiti Al-Azhar itu supaya mendapatkan maklumat tepat daripada pihak berkaitan, bukannya bersikap tidak wajar seperti melontar dan bersembunyi. Ini antara perangai-perangai ya pemimpin daripada PAS ini yang hanya tahu untuk melontar, menjajah fitnah, bercakap tanpa fakta, ya memang sangat memalukan. Jadi saya berasa tidak wajar sebagai seorang berpendidikan tinggi. Mastura bertanya ada audiens tentang status proyek pembinaan Masjid Bandar Putra Bertam. Katanya sepatutnya beliau bertanya kepada saya ataupun pihak jabatan kuasa pembangunan atau jabatan kuasa karya
atau menelpon terus ICU. Jabatan Perdana Menteri Pulau Pinang bertanyakan status masjid. Dapatkan data-data, barulah beri alasan kepada pendengar-pendengar di luar sana, katanya dalam satu klip video penjelasan yang tersebar di media sosial. Beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada ceramah Mastura. Nah, mungkin Anda mau nampak siapa sebenarnya Mastura yang dikatakan itu. Saya tayangkan gambar beliau. Ini antara MP Kepala Batas ya, Mastura yang membuat fitnah, membuat tuduhan ya tanpa fakta, tanpa asas sahabat-sahabat semua sehingga disekolahkan ya oleh individu yang berkaitan itu. Jadi mengejutkan sahabat semua sekali lagi. Inilah perangai, inilah sikap daripada walaun-walautil muslimah PAS ini yang mengeluarkan kenyataan tanpa membuat usul periksa. Katanya dapatkan data-data, barulah beri ulasan kepada pendengar-pendengar di luar sana. Katanya dalam satu klip video penjelasan yang tersebar di media sosial. Beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada ceramah Mastura ya semasa kempen pilihan raya, antara lain mempersoal status pembinaan masjid selepas pecah tanah diadakan pada November tahun lalu. Dia ada pecah tanah tapi tak tahu apa status. Soal Mastura yang sebelum ini tular apabila memasukkan kehadiran dalam majlis kenduri kawin dan kesyukuran selain ziarah kematian dalam kad laporan 100 hari ahli parlimen kepala batas, itu pun mau dimasukkan, memang bangang. Jadi mengulas lanjut, Azman memberitahu projek pembinaan Masjid Bandar Putra Bertam memperoleh sumbangan sampai RM 7 juta dengan RM 4 juta daripadanya adalah Kerajaan Persekutuan yang dikendalikan ICU Pulau Pinang. Menurutnya, ya 2 juta juga adalah kerajaan negeri, manakala selebihnya daripada komitmen anak karya dan sumbangan wakaf ramai. Jelasnya semua sumbangan diterima telah pun berada dalam tabung pembangunan karya masjid dan pembinaan bermula pada Desember 2023. Jadi katanya lagi, kita jangan melontar dan sembunyi. Bagaimana semasa nak dapatkan PhD, bagaimana ada dikutip untuk tujuan kajian mestilah ada etika. Saya nak beritahu kalau berkaitan Masjid Bandar Putra Bertam, sila bertanya kepada pihak-pihak terlibat. Jangan kita mengaitkan suatu isu dalam ceramah. Ini sangat tidak baik dan sangat tidak wajar. Nasihat Azman lagi kepada Mastura yang berkelulusan Dr. Falsafah, Pengurusan dan Pembangunan Islam dari Universiti Sains Malaysia. Dia dikenali sebagai Ustazah Siti Mastura. Dia menjadi wakil rakyat di Parlimen Kepala Batas dan pada pilihan raya umum yang ke-15 November tahun lalu selepas menewaskan calon BN Datuk Seri Rizal Marikan. Dia yang naik juga naik ketua Dewan Muslimah PAS Pulau Pinang, menang dengan majoriti 2,000 undi atas tiket Perikatan Nasional. Ketua Pengarah Amirah Malaysia iaitu sebuah entiti wanita muda PAS itu memperoleh 28,000 lebih, manakala Rizal 25. Dua lagi calon iaitu Daniel Abdul Majid ya daripada PAS serta Abu Hassan masing-masing memperoleh 14,000 dan 747 undi. Jadi sahabat semua, inilah dia ya sikap-sikap gelojoh, sikap-sikap daripada pihak pemimpin Muslimah PAS ini yang seakan-akan ya mereka menganggap apa yang mereka katakan itu semuanya betul, yang orang lain tidak. Jadi ini menunjukkan betapa bobroknya, berapa ceteknya mereka. Tapi pelajaran ada PhD, tapi otaknya sangat miring sahabat-sahabat semua, sehingga mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbau fitnah, ya berbau menghasut, ya berkaitan dengan perkara ini. Memang sangat mengejutkan. Jadi inilah hakikatnya, ya inilah bukti-buktinya apa yang pernah dikatakan oleh Abakal bahwa PAS adalah parti ajaran sesat. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright No Pod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita habiskan. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Pod Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.